Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, pelajarilah ilmu pengetahuan dengan ikhlas, supaya engkau terselamat dari jaringan nifak dan belitannya. Tuntutlah ilmu kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana manusia atau dunia. Tanda engkau menuntut ilmu kerana Allah Azza wa Jalla ialah takutmu dan gentarmu kepada Allah ketika engkau melalui perintahnya dan larangannya. Engkau memerhatikannya dan menekan dirimu bila berhadapan dengan dia. Kemudian engkau merendahkan dirimu di hadapan manusia tanpa ada hajat di sebaliknya, bukan kerana tamak hendakkan sesuatu di tangan mereka. Engkau bersahabat dan bermusuh kerana Allah. Kerana persahabatan bukan kerana Allah Azza wa Jalla itu sama saja dengan permusuhan. Menenangkan diri pada selain Allah itu akan lenyap, dan memberi bukan kerana Allah adalah penghalang dari mendapat pahala. Nabi SAW bersabda, Al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbahagi dua, setengahnya sabar, setengah lagi syukur. Riwayat Baihaqi. Jika engkau sanggup bersabar atas cubaan Allah dan tidak bersyukur pula atas nikmatnya, maka engkau bukan mukmin. Sebab hakikat Islam itu ialah penyerahan diri keseluruhannya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah hati kami dengan bertawakal kepadamu, taat dengan perintahmu, serta mengingatimu, bermuafakat dengan segala takdirmu, serta mengesakanmu. Kalau tidak kerana adanya orang-orang yang dalam hatinya kehidupan serupa ini, sedang mereka berpenat lelah di bumi ini, nescaya kamu sekalian akan binasa. Kerana Allah Azza wa Jalla menahan seksanya dari penghuni bumi ini kerana doa-doa mereka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bicara Syekh kali ini berkait dengan ikhlas dalam menuntut ilmu dan tanda-tanda keikhlasan, serta pentingnya sifat sabar dan syukur dalam segala perkara dan tindakan. Maka diikuti dengan 5 doa ataupun doa yang mengandungi 5 permintaan. Maka ini intipati umum apa yang nak disampaikan. Perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah pelajarilah ilmu ini dengan ikhlas kepada Allah. Baik, kenapa kita nak belajar ilmu ini ikhlas? Kerana kalau kita mempelajari ilmu yang tidak ikhlas, kita tidak boleh mengubah diri kita. Ilmu sifatnya mengubah. Dalam apa jua aspek ilmu, sifat yang paling nampak ialah dia mengubah sesuatu. Orang yang ada ilmu perniagaan, maka nampak dia berubah cara dia berniaga. Orang yang ada ilmu kecantikan, nampak dia lebih cantik. Orang yang ada ilmu perdebatan, percakapan, nampak seni percakapan, bahasa yang digunakan.
Orang yang ada ilmu persilatan nampak bunga-bunga silatnya, gerak langkahnya, tidak sumbang. Maka sifat ilmu dia nak ubah. Tuan-tuan, nak ubah manusia tak macam kita nak ubah gunung ganang, ubah rumah, renovate rumah, ubah kereta. Kita nak baiki yang lain-lain. Ia tidak semudah itu. Yang paling susah untuk diubah ialah manusia. Kalau kita nak ubah antara gunung, kita nak toreh gunung ni pindah ke sana, ia jauh lebih mudah. Sebagaimana kita lihat gunung-gunung yang telah pun ditoreh. Kalau kita nak ubah kereta Myvi jadi Mercedes, mudah. Akhirnya kereta tu jadi Mercedes. Banyak kereta-kereta kecil nampak jadi besar, diubah. Van diubah jadi rumah. Rumah bergerak. Dalamnya letak katil, letak sekian-sekian. Bila kita lihat nak ubah makhluk yang bersifat jamadat, ia tidak memerlukan masa yang panjang. Tapi bila kita sebut nak ubah manusia, ia satu benda yang susah. Bila kita ubah dia kepada satu benda yang baik, kemudian dia kembali menjadi jahat. Kembali kepada asalnya. Dan sama juga kita nak ubah diri kita. Perhatikan diri kita. Waktu kita berniat untuk ubah diri kita, jadi baik, jadi soleh, jadi pemurah, jadi ahli ibadah, ahli ilmu, lihat bagaimana halangan-halangan yang kita lalui. Akhirnya daripada rajin menuntut ilmu, jadi malas. Daripada tak ada alasan, banyak alasan. Rajin qiyamul lail, akhirnya tak mana qiyamul lail kita. Tuan-tuan tengoklah bila datang bulan Ramadan, penuh masjid. Lepas tu, tak ada. Kerana nak ubah manusia bukan semudah itu. Kerana itu Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi dan Rasul untuk ubah manusia. Untuk ubah dunia, Allah tak perlu hantar Nabi dan Rasul. Manusia akan ubah dunia. Bangunan rendah jadi tinggi. Tanah gersang jadi subur. Padang pasir boleh menjadi taman bunga. Ya, manusia ubah. Itu tak perlu pada Rasul. Tapi untuk agenda ubah manusia, Allah hantar Rasul. Dan Rasul yang nak mengubah manusia ini, Allah lengkap dan sempurnakan dia. Allah anugerahkan kepada Rasul manusia ini dengan segala kekuatan yang tidak ada pada manusia lain, manusia biasa, dengan segala kecerdikan yang tidak ada pada manusia yang lain, dengan segala pembukaan atau kita katakan futuhat. Dia nampak benda-benda yang Allah izinkan dia nampak. Namun para Nabi juga mengalami kesukaran untuk mengubah manusia, sehingga mereka kadang-kadang datang lemah sebagai sifat manusia. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan mereka, lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan diutuskan untuk menguasai mereka. Wa ma arsalnaka illa al-balaghul mubin, kamu tidak diutuskan melainkan tujuan untuk menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, bukan kamu yang beri petunjuk, aku beri petunjuk. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, hampirlah kamu binasakan diri kamu kerana keinginan kamu untuk menjadikan mereka beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah kamu cuba paksa manusia sehingga mereka jadi orang beriman? Kamu tak mampu. Para nabi yang diberi segala kekuatan untuk mengubah manusia pun tidak berkemampuan. Sehingga Nabi Allah Nuh AS setiap 100 tahun dapat seorang, 150 tahun dapat seorang diubah untuk menjadi orang bertakwa. Bayangkan 950 tahun dia cuma dapat 80 orang yang beriman pada dia. Ada setengah riwayat sejarah menyatakan 40 orang. Berarti average 100 tahun seorang dapat ubah orang untuk beriman. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bila menuntut ilmu kita kena ikhlas, sebab yang mengubah manusia ilmu. Dan bila kita nak ambil ilmu, kita kena ambil dengan keikhlasan. Barulah kita dapat keberkatan, barulah kita dapat ilmu yang boleh ubah kita, bukan ilmu yang menjadi aksesori kita. Kita bukan nak ilmu untuk jadikan dia aksesori atau jadikan dia sebagai pameran dan perhiasan.
itu ilmu tak ada faedah. Ilmu yang kita nak ialah ilmu ubah diri. Saya dengan ilmu ini, saya boleh ubah diri saya dari tak sembahyang kepada sembahyang, dari tak puasa kepada puasa, dari jahat, keras, pemarah menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang pemurah. Daripada orang yang payah nak bangun pagi, saya mudah bangun pagi. Yang tak pernah kenal qiyamul lail, saya alhamdulillah tak tinggal qiyamul lail. Daripada seorang yang membenci manusia kepada menyayangi manusia. Daripada orang yang suka menghina manusia kepada orang yang tawaduk dan merendah diri. Daripada orang yang suka mengambil manfaat daripada orang, berubah menjadi pemberi manfaat. Daripada tangan bawah menjadi tangan di atas. Daripada seorang yang berwasangka buruk kepada orang yang sentiasa mendoakan kebaikan. Tuan-tuan, ini ilmu yang ikhlas. Itu keikhlasan ini perlu kita buru. Dan ia bukan satu perkara yang semudah kita kata ABC. Kata ulama, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling suka ialah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi launun akhar. Aku dah berusaha keras untuk menghilangkan riak dalam hatiku. Seolah-olah ada tumbuhan baru yang tumbuh. Tuan-tuan, bila kita lawan riak dalam sudut ni, dia datang riak dengan warna lain. Kata ulama, aku berusaha untuk bersungguh-sungguh membuang riak. Tapi dia tumbuh dengan bentuk lain pula. Dia tumbuh dengan bentuk lain. Kita dah berjaya menjadikan diri kita tak suka pada pujian. Apalah orang tak puji saya pun tak kisah. Alhamdulillah kita dah berjaya. Tapi kita pula takut kejian. Tak berjaya sudut tu pula. Baik, berjayalah. Kita tak suka dipuji, kita pun tak kisah kalau dikeji. Tapi datang perasaan wujud pula, rasa, aku ni dah bagus ni. Sebab aku dah tak peduli orang. Dia datang dengan warna lain pula. Warna-warna untuk menconteng kesucian ikhlas itu terlalu banyak. Ikhlas itu warna putih, yang terang, yang jernih. Tapi warna-warna yang cuba untuk menconteng kertas putih itu terlalu banyak. Hitam, warna pelangi, warna kelabu, warna merah, warna hijau, warna biru, biru dengan segala pekat-pekatnya, warna purple, warna lain-lain warna. Kita bayangkan apa nasib kertas putih dengan warna sekelilingnya, hilang keputihannya. Begitu beratnya untuk kita berusaha mendapat keikhlasan kepada Allah. Kerana itu bila kita menuntut ilmu, kita perlu lakukan sesuatu yang menjadikan ilmu itu bermakna. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengingatkan kita, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nara. Siapa yang menuntut ilmu untuk dia berbangga di samping ulama, biar nampak di satu level dengan ulama, atau dia nak berdebat dengan orang bodoh, yakni biar dia boleh mudah kata orang lain bodoh, dia ni bodoh, ni bukan ulama sangat, ni bodoh. Kita lihat ada kalangan ataupun antara sifat kita, kadang-kadang bila kita berdebat orang yang tak sependapat dengan kita, kita mudah bodohkan dia. Dia ni bodoh, ni tak payah belajar, dia bodoh. Takkan semudah itu nak bodohkan orang. Tidak sependapat bukan bererti dia bodoh pada kita. Kalaupun pendapat saya lebih kuat pada pendapat dia, tapi ia tidak menjadikan saya membodohkan orang lain. Tapi kalau kita lihat ada segelintir orang suka membodohkan orang, walau mereka sama-sama orang berilmu, bagaimana orang awam pula? Akhirnya orang awam, kita buka ruang orang awam untuk menghina ulama-ulama yang tak sependapat dengan kita. Maka tuan-tuan, kita kena ingat satu hadis, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku isyakan perang padanya. Tentang ulama, bukanlah dia cuma berada dalam satu kelompok. Dalam mazhab Syafi'i ada wali-walinya. Dalam mazhab Abu Hanifah ada wali-walinya. Dalam mazhab Maliki ada wali-walinya.
Dalam mazhab Hambali ada wali-walinya. Dalam pandangan-pandangan ataupun aliran pemikiran tertentu ada wali-wali Allah. Maka kita tak boleh kata wali Allah yang sependapat dengan saya je. Wali Allah hanyalah orang yang dalam hal ni disama dengan saya, maka dia wali. Lain pada itu bodoh. Tuan-tuan, ini bukan cara kita. Ini bukan jalan selamat yang diambil oleh segelintir kita. Saya memang tak bersetuju dengan dia, tapi saya tak kata dia bodoh. Dia alim dengan ilmu dia. Dia hebat dengan ilmunya. Kita kena ngaku orang tu hebat kalau dia memang hebat. Tapi tak bersetuju atau dia tersilap dalam beberapa hal fatwa, ia tidak akan mengurangkan kedudukan dia. Kerana para ulama tidak pernah ditakrifkan mereka ialah orang yang tak buat silap, atau orang tak salah, atau ulama itu ialah orang yang tahu semua. Tidak, itu bukan definisi ulama. Maka sebahagian benda mungkin para ulama terlepas pandang, terlepas dalil dan sebagainya, atau sabkul lisan. Maka tak patut orang yang satu angkatan dengannya memperbodoh-bodohkan sesama mereka. Tentu ini kita kena elak. Kita orang awam pula jangan terlibat sama. Dia umpama kalau mak ayah kita gaduh, kita jangan terlibat lah. Kita tengok ada para ulama yang bersisih pandangan. Kadang-kadang mereka sesama mereka melontarkan perkataan yang agak keras. Kita orang bawah ni jangan campur. Kita macam saya kata mak ayah kalau dia gaduh, kita anak jangan campur. Kedua-duanya derhaka. Kita sokong mak, kita derhaka ayah. Kita sokong ayah, kita derhaka mak. Jadi macam mana? Janganlah, diam. Dan doakan kebaikan untuk mereka. Biar mereka jumpa kata sepakat mereka. Maka kata Rasulullah, atau dia nak memperbodohkan orang lain, atau dia au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, dia nak tarik perhatian orang kepadanya, adkhalahu Allahu nar, Allah masukkan dia dalam neraka. Maka ilmu ni tuan-tuan, kalau kita tengok bila Syekh Abdul Qadir menyebut kita kena ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebab saya dah sebut asasnya ilmu ni untuk ubah kita. Kalau tuan-tuan datang belajar ilmu dengan saya, tuan-tuan tidak ikhlas, tuan-tuan tak boleh berubah. Dan tuan-tuan tak akan dengar perkataan yang boleh ubah kita. Ada orang kata, Ustaz, saya bila datang belajar seperti saya ditegur, saya dikata. Ya, kerana kamu ikhlas. Bila kamu ikhlas datang belajar, Allah rasakan setiap perkataan itu teguran untuk kamu. Seolah-olah semua perkataan yang disebut oleh guru itu menghala pada kamu 100%. Ya, kerana kamu datang untuk tujuan berubah. Maka Allah ubah. Akhirnya Allah tegur kita. Kerana kita terlibat dengan riba, kita terlibat dengan penipuan itu dan ini, Allah datangkan teguran melalui majlis-majlis ilmu. Kenapa? Kerana kamu ikhlas. Dan kerana mungkin guru kamu juga ikhlas untuk mengubah kamu, menjadikan kamu juga tersentuh dengan ucapan dan perkataannya. Keikhlasan penting. Bukan sebanyak mana ilmu kita nak belajar, tapi seikhlas mana kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mengubah. Sebenarnya ilmu untuk ubah kita tak perlu banyak pun. Tak perlu banyak. Ilmu untuk ubah kita tak perlu banyak. Kalau ilmu untuk ubah kita ni ilmu yang perlu banyak, nescaya kita tak diberi usia yang singkat. Nescaya itu menjadi alasan manusia di hadapan Allah. Ya Allah, engkau matikan aku awal, tu aku tak sempat belajar banyak perkara. Nescaya manusia akan beralasan dengan begitu. Tapi kalangan manusia ada yang Allah matikan 20 tahun, 30 tahun, muda dan muda. Kerana ilmu yang Allah Ta'ala nak suruh kita belajar bukan semua ilmu. Atau dengan kata lain, bukan kita nak koleksi, nak menjadi kolektor ilmu. Kita nak ambil ilmu yang boleh ubah kita. Kata ilmu ni terlalu luas. Kita nak ambil semua tidak mungkin. Tak ada orang boleh ambil semua. Kata Imam Asy-Sya'bi rahmatullahi alaih, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ilmu, dia ada jengkalan pertama, jengkalan kedua, jengkalan ketiga. Kata Imam Asy-Sya'bi, faman nala shibran minhu syamukha bi anfihi. Siapa yang dapat satu jengkal pertama, dia akan sombong. Ilmu ni siapa dapat satu jengkal pertama, dia akan sombong. Wa zanna annahu nala, dia menyangka dia dapat semua. Wa zanna annahu nalahu. Contoh anak-anak kita masuk tadika, dia rasa macam dia pandai belaka dah. Itu baru setengah.
Kita kadang-kadang masuk pondok 2-3 tahun rasa macam reti belaka. Padahal baca kitab 4 biji, 5 biji je. 5 buah kitab. Sekarang ni aku dah jadi kibarul ulama besar. Jangan cepat sangat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang dapat jengkal pertama ilmu, dia jadi sombong. Tapi bila dia belajar lagi, wa man nala minhu shibra tsani, kalau dia dapat jengkalan yang kedua, saghurat ilahi nafsu, dia mula merendah diri. Luas ilmu rupanya. Luas ilmu. Wa alima allam yanalhu, dan dia tahu dia belum mencapai ilmunya. Wa amma shibru tsalisu, adapun jengkalan yang ketiga, fahayata la yanaluhu ahadun abadan, maka jengkal ketiga tak pernah ada orang dapat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran surah Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kita tak diberi ilmu melainkan sikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita tak dapat ilmu melainkan sikit je, sikit, tak banyak. Tuan-tuan, perjalanan ilmu kita macam kita ke laut. Waktu kita main tepi pantai punya seronok, dah tepi pantai golek kita. Bila tangan kaki kita mula masuk laut, mula kita bimbang, ombaknya boleh tarik kita ke tengah. Kita takut sikit lah. Tapi kalau kita betul-betul tengah laut, walau atas kapal besar, kita tahu bila masa kita boleh tenggelam. Walau kapal besar, kerana ombak jauh besar. Waktu main tepi pantai memang seronok, bergalak, bergelekek kita. Tapi bila kita mula masuk kaki kita ke laut, kita mula rasa bimbang. Tengok ombak dia, laju ombak ni, tinggi ombak ni. Bila kita sampai ke tengah laut, walau kita naik bahtera besar, kita pun tak akan rasa selamat. Sebab tu ada life jacket, ada bot kecil. Untuk menunjukkan apa, tuan-tuan sekalian? Menunjukkan apa-apa pun boleh berlaku. Dan kenapa bot penyelamat tu kecil je? Kecil dan sikit. Dia tak ada orang buat bot penyelamat sejumlah penumpang dalam tu, tak akan. Ataupun pelampung sejumlah orang atas tu, tak akan. Nak beritahu kalau selamat cuma sikit. Tuan-tuan duduk dalam ferry, dalam cruise, ada 30,000 orang katakan. Dia kapal tu boleh muat lah 5,000 orang. Kapal kecil-kecil di tepi tu. Habis yang lain tu macam mana cerita? Mati. Tapi bukan maksud bot kecil tu pun selamat. Kalau yang bot besar dia naik pun tak selamat, naik bot kecil takkan selamat. Tapi sedikit pengharapan, supaya kita tahu luasnya ilmu. Jadi kalau kita tahu ilmu ni, tuan-tuan, kita ni kebanyakan kita dapat jengkal pertama tu sombong lebih. Itu mula nak kritik. Setiap orang tak sependapat dia dengan dia dengan tidak beradab. Bahkan kadang-kadang tidak mendengar hujahnya secara habis. Yang penting kita buat video react dulu, kritik dulu. Tentang betapa jauh kita dengan mereka yang benar-benar menuntut ilmu kerana Allah. Bila saya dah sebut kenapa kita kena ikhlas menuntut ilmu, sebab kita nak ubah diri kita. Kita juga dah sebut bukan senang nak ubah diri. Siapa pun yang pernah berubah, dia tahu tidak semudah itu mempertahankan perubahan dia. Kemana-mana artis yang berubah akan kembali pada gelanggang dia, kembali pada rebang lamanya. Bahkan ramai mana orang-orang yang saya katakan dia memang berniat untuk berubah betul-betul, secara drastik berubah pakaian dan sebagainya, akhir kembali dia pada perangai lama. Silapnya kat mana? Barangkali masalah ikhlasnya pada Allah. Barangkali. Tuan-tuan, ini bukan untuk kita menuding orang, tapi untuk kita muhasabah diri kita. Saya tak nak tuding orang, betul lah saya kat dia, sebab tu dia balik semula, dia tak ikhlas punya. Tuan-tuan, jangan tuding orang. Kita muhasabah diri. Kita melihat sebahagian yang kita dulu biasa buat kebaikan, kenapa kita tak boleh buat hari ini? Sebahagian kebaikan kita boleh buat. Saya ustaz boleh solat witir, sekarang dah tak boleh solat witir. Saya dulu ustaz kalau kuliah-kuliah ni memang rajin sangat, macam malas kuliah. Tuan-tuan, kita muhasabah diri. Kerana keikhlasan sahaja yang mampu memujuk kita, mengajak kita ke landasan yang sebenar. Riak, ujub, sum'ah, semua benda itu tak mampu. Dia cuma watak-watak lakonan yang cuba untuk berlakon di hadapan kita, tapi kita tak mampu. Jiwa kita tak boleh pertahankan hipokrit. Tuan-tuan, seorang manusia tak mampu, tak kuat
untuk mempertahankan identiti sebenar dengan cara riya, ujub dan sum'ah. Hipokrit ini tak mampu menjadikan kita tegak berdiri. Akhirnya kita kendur dan mundur juga. Hanya ikhlas yang mampu jadikan kita berdiri tegak dan maju ke depan, dan terus bergerak lebih laju dan lebih laju sehingga kita sampai kepada Allah Ta'ala. Baik, Syekh Abdul Qadir menyebut, apakah tanda seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Kita nak tengok diri kita. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir, tanda engkau ikhlas ialah takutmu dan gentarmu kepada Allah setiap kali engkau melalui perintah dan larangannya. Jadi yang pertama ialah orang yang benar-benar menuntut ilmu ikhlas pada Allah, dia melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan tanpa pilihan. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, tak patut orang yang mengaku beriman, lelaki atau perempuan, untuk mereka ada pilihan lain sesudah Allah menentukan hukumnya. Siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasulnya, maka dia sesat dengan sesat yang jauh. Tuan-tuan, orang sesat, dia takkan ada ikhlas lagi. Orang yang berada dalam petunjuk pun ikhlasnya tak kekal. Apa lagi yang tak ikhlas? Yang lari daripada jalan Allah. Yang duduk jalan Allah ini masih struggle dengan ikhlas. Yang tak duduk jalan Allah, jangan cerita bab ikhlas, kamu tak termasuk. Langsung tak ada. Ini orang yang beribadat siang malam pagi petang, dia berlawan dengan keikhlasannya. Ikhlas atau tidak? Tanda kita ikhlas, waktu kita buat satu amalan, kita tak beza-bezakan dia. Oh, ni pahala sikit tanah, nak pahala banyak tak? Kita tak ada beza. Ini perintah saya buat. Ini larangan. Oh, ini dosa kecil, Ustaz. Saya cuma dosa besar je. Dosa kecil tak apa kot. Jangan. Ini larangan Allah. Kita merasa gerun. Gerun dengan perintah Allah kalau kita tak buat. Gerun dengan larangan Allah kalau kita mendekatinya. Rasa takut itu tanda kita ikhlas. Artinya bahasa mudah, ikhlas menyuburkan rasa takut pada Allah. Siapa yang tak rasa takut pada Allah, dia perlu melihat nilai keikhlasannya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, ialah engkau sentiasa bermuraqabatullah, sentiasa mengetahui Allah sedang melihat kamu. Allah sedang tengok kita. Allah sedang tengok kita. Di mana pun kita berada. Inna rabbaka labil mirsad. Allah sedang memandang kita. Kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, kita rokok, kita sujud, Allah sedang pandang kita. Kita menuntut ilmu, kita lara, kita lalai, Allah sedang melihat kita. Dan yang ketiga ialah bersungguh-sungguh dengan Allah. Ini dinamakan ijtihad. Seorang yang ikhlas, tuan-tuan, dia akan sungguh-sungguh buat satu benda. Dia tak buat macam melepaskan batuk di tangga. Kata Zunnun al-Misri, waktu ditanya, apakah tanda orang itu ikhlas? Kata beliau, "Idza bazala al-majhuda fi ta'ah wa ahabba suqut al-manzilati 'inda an-nas." Tanda orang itu ikhlas, dia bersungguh-sungguh dalam buat ibadat. Kalau mengaji bersungguh. Kalau solat sungguh. Kalau dia berzikir, dia zikir sungguh-sungguh. Dia ada ijtihad. Ijtihad, ini bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, kita, bila orang kita ni minat bola, bersungguh dia minat. Ni dari JB pergi ke Kuala Lumpur, naik bas. Untuk apa? Tengok bola. Pukul 1 tengah hari dah sampai. Main bola pukul apa? Pukul 8 kot. Mungkin. Saya pun tak tahu jadual dia. Kita buat beri secara umum lah pukul 8 malam. Dia sampai tengah hari, tuan-tuan. Ada mungkin sampai 1 hari lebih awal. Ambil hotel kat Kuala Lumpur untuk tengok bola. Ni saya bagi contoh sebab ni negeri kita yang dekat. Termasuklah orang negeri lain pun samalah. Kita bagi contoh yang terdekat dengan kita. Bila dia minat bola, apa dia buat? Dia pergi awal. Jarang saya tengok orang kalau minat bola, dia pun jadi makmum masbuk. Saya tak jumpa. Dah terlambat. Kemudian tanya, berapa gol dah? 3. Saya terlambat sikit. Payah. Itu biasa solat Jumaat. Solat Jumaat masih masbuk. Tak habis-habis masbuk. Sampai umur 60 pun tak boleh selesai lagi isu masbuk. Kita pun tak tahu apa masalah dia.
Contoh kalau kita masbuk, kita fikirlah bagaimana nak menangani ni. Takkanlah sampai kita 50-60 duk cerita masbuk tak habis-habis lagi. Maknanya kita tak bersungguh-sungguh menyusun masa kita dengan Tuhan. Tak bersungguh. Tentang kita kalau tak sungguh-sungguh dengan Allah, Allah pun tak pandang kita. Kena ingat. Yang bersungguh-sungguh dengan Allah ni Allah pandang. Kalau saya jurulatih lah, saya tengok mana pemain yang main lebih kurang, saya buang dia. Yang bersungguh-sungguh saya ambil dia walaupun dia tak berapa mahir sangat. Sebab dia bersungguh-sungguh. Saya rasa orang ni boleh develop skill dia. Boleh kita katakan baiki pulih, tambah baik dia punya skill. Jadi orang tengok bola sampai tengah hari, baju dia pakai, baju apa dia tak pakai, jubah-jubah tak pakai, jersey dia lah, jersey bola, seluar bola, jersey pula ada nombor. Apa yang dia minat? Pergi duduk, tertib, terning duduk. Suaranya, matanya, pekikannya, semua untuk bola tu. Akhirnya habis suara. Dia seorang muslimat datang jumpa saya, cakap, saya kata, akak kenapa suara tak ada? Saya sokong bola sepak, habis suara. Suami saya ajak tengok bola, dia punya minat bola sampai ke England dia pergi. Saya ikut suami, Ustaz. Dia datang nak tanya fatwa, suara habis dah, tak bunyi. Rupanya sorak bola. Baguslah semangat dia. Tetapi kita nak kiaskan benda ni dalam kehidupan beribadat. Berapa kali kita habis suara dalam ibadat? Kalau kita tanyalah berapa kali kita habis suara kerana ibadat, sebab kita baca Quran, suara kita habis. Kita sebab jerit-jerit benda dunia ni dah banyak kali suara habis. Sebab karaoke songsang habis suara. Sebab tersilap makan pedah habis suara. Habis suara tu menunjukkan kita bersungguh lah. Kerana kita sokong pasukan kita, habis suara. Kita jerit anak kita, habis suara. Kita jerit pekerja kita, habis suara. Tapi untuk ibadat kita tak pernah habis suara. Bukan kadang-kadang suara pun tak bunyi. Zikir pun tak bunyi suara dia. Ini agak-agak macam mana suara tu nak jadi saksi di hadapan Allah. Ada benda-benda yang memang kita sunat angkat suara. Kita bertalbiyah. Contoh waktu kita umrah, kita pergi haji, bertalbiyahlah sampai habis suara. Tak dia punya jimat suara dia. Tapi untuk hal duniawi, dia terus berhemat. Dia terus, kita katakan, beri semua komitmen. Habis suara yang tengok bola, habis suara. Yang tengok badminton, habis suara. Nama sukan, suara semua habis. Yang main tu tak bunyi suara. Yang main tu. Yang tak main, suara dia kuat pada yang main. Okay. Dia habis suara. Jadi kita pun nilailah ahli dunia begitu bersungguh. Sebab itu kata Zunnun, tanda seorang itu ikhlas, dia bersungguh dalam taat. Wa habba sukutan manzilati innan nas, dan dia tidak mahu pun kedudukan di sisi manusia. Tapi kita nak ambil fasa yang pertama ataupun frasa yang pertama bila beliau menyebut apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini, bersungguh-sungguh dalam ibadat, tanda ikhlas. Tanda ikhlas yang pertama, dia buat semua perintah dan larangan dengan penuh rasa takut. Tanda ikhlas yang kedua, dia sentiasa muraqabatullah. Tanda ikhlas yang ketiga, dia sentiasa bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, tanda ikhlas yang keempat, dia merendahkan diri di hadapan manusia. Bukankah dia nak mengampu apa-apa, tak ada. Maksudnya sifatnya ialah tawadhu'. Tawadhu'. Kita kalau tengok orang, kita perlu beri dia respect yang tinggi. Tanda orang tu dia ada maruah, dia beri maruah tu kat orang. Dan tanda orang tu tak ada maruah, dia akan jatuhkan maruah orang. Kalau tuan-tuan nak tengok orang tu maruah tinggi, waktu kita duduk dengan dia, kita rasa maruah kita diangkat. Dia puji kita dengan baik. Dia muamalah dengan baik. Kita nak tahu orang tu maruah rendah, kita duduk dengan dia, kita seperti ditelanjangkan oleh dia. Sebab dia itu untuk kita. Kerana dia macam tu. Sebab tu tuan-tuan perhatikan watak kita dengan manusia. Allah ma'ilah melainkan gurauan-gurauan tertentu kita. Kadang-kadang saat saya bukan niat nak jatuh maruah, gurau, sama-sama kita gurau. Namun kita juga tidak patut terlalu berlampau dalam bergurau. Kena juga tahu sukatan dia. Sebab para ulama' menyebut gurauan ini bagaikan garam dalam masakan. Terlebih tak boleh, tak ada pun tak boleh. Main tegak belaka,
keruk kening. Kenapa tak gurau Ustaz? Kita tak gurau. Tak mungkin hidup macam gitu. Takkan nak makan tawar. Dia kena makan garam juga. Kalau garam tu tak boleh masuk dalam masakan, dia buat dia di luar. Tabur daripada luar. Supaya rasa benda tu. Kadang-kadang gurau tadi kalau tak boleh direct, secara indirect. Tapi gurauan tu kena ada. Hatta Nabi SAW bergurau dengan sahabat. Ruang-ruang bergurau Nabi ada. Waktu hatta dalam majlis ilmu Nabi bergurau. Hatta kadang-kadang ketika bersama dengan para sahabat Nabi, ada gurauan-gurauannya. Itu ialah fitrah manusia. Maka bila kita tengok orang yang maruah tinggi, dia respect orang. Dia pandai. Yang bermula dengan cara dia panggil pun kita tahu. Cik, puan, datuk contohnya. Dan orang dia datuk, kita panggil dah datuk. Itu maruah dia. Orang tu tuan, tuan lah kita. Orang tu bos, bos lah kita. Panggil dia dengan baik. Sebab sebaik-baik orang, sebagaimana kata Umar Khattab, kalau kamu nak suruh orang sayang kamu, panggil dia dengan nama yang disuka. Bila Umar Khattab menyebut 3 perkara yang menjadikan orang sayang pada kita. Dan kita memang diperintahkan menyuruh buat sesuatu yang orang sayang pada kita. Sebab Islam mengharamkan permusuhan. Maksudnya apa? Wujudkan kasih sayang. Dia nak wujud kasih sayang, kita mesti suka dia mesti suka kita. Maka datang sayang. Pertama kata Umar Khattab, panggil dia dengan nama yang dia suka. Kalau tuan-tuan nak suruh orang sayang pada kita, panggil nama yang dia paling suka. Kita panggil dah datuk, tuan, encik, ustaz, tuan guru. Dia suka yang tu, panggil lah. Yang kedua, beri salam pada dia bila bertemu. Kita jumpa dia, kita beri salam. Biarlah kita rasa kita lebih berhak diberi salam sebab kita otai dan sebagainya. Tak, kita yang beri salam. Setiap kali kita beri salam, kita telah jadikan orang sayang pada kita. Dan yang ketiga, beri ruang untuk diduduk dengan kita. Kadang-kadang tetap paling dalam keadaan majlis tertentu, masing-masing cari tempat duduk. Lalu tuan-tuan beri tempat duduk kat dia, dia akan ingat nama kita selama-lamanya. Dengar kita nak makan misalnya, dia pun mencari-cari tempat duduk dan sayang kita, flower duduk sebelah kita, dia ingat kita. Maka 3 perkara yang untuk menjadikan orang cinta pada kita. Jadi tuan-tuan, merendah diri ini ialah perintah Allah Ta'ala kepada kita. Rendah diri. Dan itulah di kematangan ilmu. Kalau diminta merendah diri dengan orang lain, apatah lagi dengan para alim ulama'. Mereka sama para alim ulama' patut masih merendahkan diri. Kita berselisih di medan ilmu, itu bukan satu kecacatan. Itu kematangan ilmu. Kematangan ilmu bukanlah saya angguk apa dia cakap, saya angguk-angguk. Saya ada ilmu saya, dia ada ilmu dia. Saya ada isyad saya, dia ada isyad. Kita mungkin berselisih, tapi kita tidak mungkin saling menghina antara satu sama lain. Kita menghormatinya. Kesilapannya dalam beberapa perkara tidak mungkin mengharuskan kita melabelkan dia dengan label yang kita suka. Kita nak kata dia itu, ini, tak, kita bukan begitu. Tetap belajar hormat manusia. Belajar kita menghormati orang. Kerana semua orang ingin mau dihormati. Allah Ta'ala juga memuliakan manusia dengan rahmat, dengan rezeki. Allah beri rezeki sebagai satu penghormatan Allah Ta'ala pada manusia. Maka semua dapat rezekinya, semua dapat bahagian dia. Allah beri makan semua. Maka kita diajar dalam muamalah kita hormat orang. Bukan kerana kita tamak nak sesuatu dengannya. Kemudian seterusnya, kita bersahabat dia kerana Allah. Dan bermusuh kerana Allah. Maka itu tanda kesan daripada ilmu yang ikhlas. Sahabat saya, musuh saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh menyebut tentang orang kalau dia ikhlas, dia akan ada padanya 2 sifat utama. Iaitu dia sentiasa sabar dan sentiasa syukur pada Allah. Lalu beliau membaca hadis Nabi. Di sini disebut riwayat oleh Syihab dikeluarkan oleh Asy-Syihab dalam musnadnya, yang sebenarnya ialah riwayat, dan dia juga ada riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abnya, Syu'abul Iman. Iaitu sifat, bila Rasulullah menyatakan al-imanu nisfan, iman itu 2 cabang, 2 sifat ada. Seorang tu beriman bila dia ada 2 sifat ni. Kalau dia tak ada salah satu, dia tak beriman dengan sempurna. Yang pertama sabar, nisfun sabrun, wa nisfun syukrun. Separuh sabar, separuh lagi ialah syukur pada Allah.
Tuan-tuan, bila kita nak ikhlas, dalam tu ada cubaan, maka kena sabar. Kita nak ikhlas, dalam tu akan Allah tunjuk benda-benda yang hebat-hebat, maka syukur. Lihat benda ni kurnia Allah, bukan kita, bukan saya, Allah. Bila kita ikhlas, kita akan lalui dua benda ni. Kita ada benda kita terpaksa sabar bila orang cela kita, orang maki kita. Tak, kita ikhlas pada Allah, sabar. Orang tidak menghargai apa yang kita buat, sabar. Tak perlu kita nak kelang kabut dengan tindakan manusia terhadap perbuatan baik kita. Sebab kita buat baik kerana Allah, mencari pahala di sisi Allah. Walaupun manusia yang paling menyibuk menilai amalan kita. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, tapi yang paling sibuk menilai manusia. Jadi kita kena sabarlah. Itulah perangai manusia. Manusia itu termasuk kita sekali lah. Jangan nampak orang lain manusia, kita ni bukan manusia, kita pun manusia. Kita pun kadang-kadang orang buat, orang lain buat baik ke buat jahat, kita menyibuk. Buat apa kita nak menyibuk? Yang akan hukumnya Allah. Tapi itulah manusia. Yang seorang kata tak ikhlas, yang seorang kata ni nampak ikhlas sangat ni, yang ni pula kata ni macam menunjuk, yang ni pula kata ni kan tanda dia bersyukur. Inilah begitu. Dan kadang-kadang fatwa pula yang menyokong belah ni, menyokong belah, kita pun tetap biarkan dia urusan Allah. Ada orang kata seorang bila tunjuk makan minum dalam internet, dalam Facebook, dia makan kan dia suka ambil gambar, dia pun post. Ini riak, menyakitkan hati orang miskin dan sebagainya. Ada kata pula yang suka tunjuk kereta dalam Facebook sekian-sekian, ini tanda riak, haram, mempamerkan kekayaan, gini-gini. Tuan-tuan sekalian, bila ada sebahagian berkata demikian, itu pendapat beliau berdasarkan apa yang beliau faham. Dan sebagian ulama berpendapat lain pula. Apapun bila orang tu dibuat, ditunjuk, yang tunjuk kekayaan, rumah dia dan sebagainya, dia al-amal binniyat, itu urusan dia dengan Allah. Bisa, bukankah dia menyakitkan hati orang miskin? Tentang menyakit hati orang miskin bila dia tak derma pada orang miskin, dia abaikan kepada orang miskin. Bukan ditunjukkan apa yang dia ada. Kalau begitu semua orang tak ditunjuk. Bukan kata di Facebook je. Tuan-tuan pun tak boleh lalu naik kereta depan orang miskin. Tuan-tuan kena berhenti kereta dan jalan kaki. Ia menyakitkan dia. Tuan-tuan pun tak boleh makan kedai-kedai. Bila nampak ada orang miskin, berhenti makan. Sama ada ajak dia makan sekali atau tuan-tuan jangan makan dua orang dia. Tuan, tak ada orang berkata demikian. Tak ada orang berfatwa demikian. Sepanjang zaman orang kaya tunjuk kaya dia, dan orang miskin tunjuk miskinnya. Yang penting mereka saling menolong antara satu sama lain. Yang si miskin mendoakan, dia tidak mencemburuinya, mendoakan. Yang si kaya berusaha untuk membantu. Tapi bukan maksud bila dia bantu, dia tidak boleh menikmati kekayaannya. Kerana Nabi menyatakan, Allah suka kalau Allah beri satu nikmat, Allah nak tengok. Inna Allaha idza an'ama ala abdihi, Inna Allaha ahabba idza an'ama ala abdihi an yara athara ni'matihi alaihi. Allah suka kalau Allah beri satu nikmat, Allah nak tengok mana kesan dia. Maka dia memakai pakaian yang baik, sekian-sekian, maka tak salah apa. Dia nak tulis Facebook, dia ambil gambar makan anak, warawakkan, tak salah. Barangkali niatnya nak promosi kedai kawan dia. Barangkali juga dia nak beritahu kawan dia mana kedai-kedai yang baik. Maka tak boleh kita kata haram, pamerkan kekayaan dan sebagainya. Itu berkait dia dengan Allah niat. Kalau kita katakan itu menyakitkan hati fakir miskin, saya kata kalau begitu tak boleh wujudkan terus ke perkara-perkara yang bersifat mewah dan kaya. Kedai-kedai kena tutup yang mewah-mewah, nanti orang miskin lalu sakit hati dia. Kita bukan begitu maksud menyakit hati orang miskin. Tuan-tuan, menyakitkan hati orang miskin bila kita abaikan dia. Dan sebagian orang yang saya katakan yang mungkin mempamerkan kekayaan, dan masih sama mereka tidak pernah membiarkan orang miskin mereka dibantu dan ditolong. Kalaupun kita tak nampak dibantu dan tolong, kita wasangkan baik, dia mungkin tolong dengan cara dia. Kita pun tak tahu. Kita tak judge semudah itu. Yang tunjuk kekayaan kita kata riak, sombong, unjuk. Tak. Tuan-tuan, jangan mengambil benda-benda yang kita tak mengetahui. Sebab perkara berkait dengan niat itu rahsia dia dengan Allah. Sirrun bainahu wa baina rabbih. Bukan antara kita dengan dia. Sebab itu saya kata kita jangan mengambil perkara yang bukan urusan kita. Jadi kalau ditunjuk kekayaan atau makan minum, mudah-mudahan Allah jadikan rezeki yang baik, mampu menguatkan ibadat. Tulislah bungkus tepi satu, bagi saya satu. Tulis macam tu, tak ada masalah. Dan ini bila kita menyebut tentang secara umum, tentang nikmat-nikmat yang ditunjuk dan sebagainya. Baik, dalam proses kita ikhlas, kita perlu sabar dengan kainah manusia.
Dan kita juga perlu syukur dengan setiap anugerah Allah pada kita. Bila Allah bagi saya sesuatu, saya bersyukur pada Allah. Saya tak pernah kata ini usaha saya, ini kerana hasil kerja saya, tapi ini kurnia Allah. Untuk Allah uji saya. Syukur atau kufur. Nabi Allah Sulaiman, setiap kali dia melihat nikmat yang hebat, ya boleh saja dia relatekan dengan dirinya. Sebab dia raja yang berkuasa. Takkan ada orang membantah. Raja yang berkuasa penuh. Tapi setiap kali dia mendapat keajaiban, apa kata? Apa kata dia? Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kurnia Allah padaku untuk uji aku. Bersyukurkah aku atau kufur? Seorang bila berkata Alhamdulillah, dia dah bersyukur. Seorang berkata, tengoklah hasil kerja aku, dia kufur. Maksudnya kufur nikmat. Bukan kufur keluar dari Islam. Tidak. Kufur nikmat. Sebab para ulama membagikan kufur pada dua. Yang pertama yang disebut sebagai kufur ni'mah. Yang kedua dipanggil kufrul juhud. Kufur akidah. Kufur nikmat ini bila seorang mendapat nikmat lalu disandarkan pada dirinya sehingga dia lupa ini kurnia Allah. Ya, kalau disandarkan pada dirinya sesudah dia menyebut kurnia Allah Ta'ala, maka itu tidak salah. Inilah datang Allah bagi pada saya. Dan juga kerana saya kerja keraslah, siang malam saya kerja. Maka tidak salah. Supaya orang juga mengetahui dalam anugerah Allah itu ada peraturan Allah. Kena kerja. Bukanlah anugerah itu datang mutlak begitu. Saya berjaya dalam perpisahan ini semua anugerah daripada Allah. Alhamdulillah. Dia orang dengar tu, orang pun fikir, oh tak boleh study rupanya. Kita doa je biar Allah bagi anugerah. Itu bukan ikut sunnatullah. Maka dia akan kata Alhamdulillah, Allah beri kejayaan pada saya. Dan Allah Ta'ala yang memudahkan saya berusaha. Sehingga saya selalu bangun malam untuk study. Saya buat nota. Saya dengar cikgu cakap apa. Sentiasa beri fokus dalam kelas. Dan saya berterima kasih pada guru-guru saya yang tidak jemu menegur saya, membantu saya. Maka dia menyebut segala jalan-jalan. Tapi hakikat yang disebut, ini kurnia Allah. Menyebut jalan sebagai satu sunnatullah. Sunnatullah itu perlu kita beritahu kerana Allah jadikan setiap perkara ada peraturannya. Dan orang yang tak ikut peraturan, maka jangan dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Maka dalam hidup, tuan-tuan sekalian, kita kena ada sabar, kita kena ada syukur kepada Allah SWT. Baik, kadang-kadang kita tanya, macam mana saya nak menangani sifat riak ini? Sifat riak yang saya katakan dia tumbuh dengan pelbagai bentuk. Bagaimana kata para ulama? Maka para ulama mengajar kepada kita, macam mana kita nak ikhlas? Yang pertama-tama, kalau kita nak belajar diri kita ikhlas, setiap kali kita mendapat kelebihan dari Allah, sebutlah Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia akan mematikan riak. Dia akan menjauhkan diri kita daripada ujub dan sum'ah. Apa je kita dapat Alhamdulillah, dengar naik pangkat Alhamdulillah, dengar berjaya interview Alhamdulillah, dengar bisnes berjaya, meletup bisnes kita Alhamdulillah, dengar kita dapat anak kembar Alhamdulillah, kita dimudahkan perkahwinan Alhamdulillah. Alhamdulillah perlu menjadi mukaddimah kehidupan kita dan semua nikmat yang kita dapat. Yang kedua, kata ulama, ialah bila kita belajar, niatlah untuk beramal. Tuan-tuan, belajar je niat untuk beramal sebab kita fokus pada belajar. Sebab itu kata seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, mak aku pesan kat aku. Mak aku ni ulama besar ni. Dia kata, mak aku pada Imam Sauri ni alim besar. Tapi nak beritahu tentang keberkatan kata ibu dia. Mak aku kata kat aku, ya bunayya, la tata'allam al-ilma illa idza nawaita al-amala bihi, wa illa fahuwa wabalun alayka yawmal qiyamah. Wahai anakku, jangan kamu belajar satu ilmu melainkan kamu niat nak beramal. Kalau tidak, nanti akhirat kelak dia menjadi bala pada kamu. Jadi macam mana kita nak ikhlas? Bila kita belajar, biarlah kita niat untuk beramal. Dan yang ketiga, selalu kita ingat tipu daya syaitan. Kerja syaitan untuk menjadikan kita tidak ikhlas. Tengok-tengok, kau hebat, kau hebat. Orang lain semua belajar sampai tidur, kau je belajar mencatat. Oh, syaitan datang. Kita kata Alhamdulillah, ini kurnia Allah. Lawan syaitan. Ingat, dan apa pun keadaan syaitan datang. Kau tengok-tengok orang lain semua tak keluar duit, kamu je keluar duit. Biru pula tu duit ni 50 masuk. Syaitan bisik. Katakan ini kurnia Allah.
Ini perintah Allah supaya bersedekah. Tetapi ingat selalu syaitan ada. Musuh ini ada. Ini musuh dalam selimut. Bukan musuh dalam pembuluh darah. Lebih dekat. Musuh paling dekat dengan kita ialah syaitan. Bukan yang lebih dekat daripada itu ialah hawa nafsu kita sendiri. Tapi hawa nafsu dia tak kuat kalau syaitan tak usik. Bila syaitan usik, maka dia jadi kuat. Jadi saya sentiasa tanabuh, yakni saya kena alert. Syaitan ada. Nabi menyatakan syaitan akan hadir pada semua urusan kamu. Kita tengah solat, ada orang tengok, syaitan berkata, tengok sembahyang. Lainlah orang mengaji sufi dengan tak mengaji. Kita mengucapkan, ya Allah, itu aku, kurniakan aku keikhlasan. Ya Allah, jangan kau rosakkan ibadat aku dengan pandangan manusia terhadapnya. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang penat dalam ibadat, ditolak sia-sia. Ditolak dan menjadi sia-sia. Tuan-tuan, kita kena sentiasa tahu kita ada syaitan yang memang kerja tu bisik tak habis-habis. Ini dipanggil hamasat mutawaliyah, bisikan-bisikan yang bertali arus. Tuan-tuan lawan sini bisik lain pula. Oh, itu kerja dia. Dan yang keempat, tuan-tuan sekalian, ialah perlu kita berniat sebelum buat sesuatu. Saya nak sedekah ni, contohkan. Baik, apa tujuan saya sedekah? Tanya tuan-tuan, apa tujuan kita buat tu? Oh, supaya masuk surat khabar lah. Atau biar masuk dalam Facebook lah. Atau, ini cara saya menyimpan akhirat kelak. Sebelum kita masuk satu amalan, perhatikan niat kita. Waktu kita nak ke masjid, perhatikan kenapa kita nak ke masjid. Kita nak lalu rumah orang biar orang puji kita. Atau, saya kena pergi ke masjid, ini bekalan saya. Saya nak ikhlas kepada Allah. Artinya tuan-tuan, waktu kita masuk satu perbuatan, perhatikan balik niat kita. Kenapa awak nak tolong dia? Saya nak tolong dia saudara seagama. Kerana Rasulullah menyatakan siapa tolong orang, Allah tolong dia. Maka kita seperti monolog atau dialog dalam diri tentang apa tujuan kita buat. Kenapa awak kita awak ni cat lawa-lawa ni? Sebab saya suka yang cantik-cantik, biar nampak bersih. Biar orang tumpang pun dia tak rasa malu. Niat tu benda ada asas dan syar'i. Okey, silakan. Kenapa buka kedai makan ni? Kenapa buka kedai makan? Kenapa buat banyak lauk? Saya nak suruh orang ada pilihan banyak, dimakan dengan selera. Dimakan makanan yang bersih, yang terhindar dari syubhat. Saya nak mudahkan suri-suri rumah ataupun wanita-wanita, ibu-ibu yang bekerja di luar, tak ada masa untuk masak, saya tolong masak untuk dia. Untuk mudahkan dia. Supaya dia balik, dia boleh beri makan pada anak-anak dia. Atau untuk suami-suami. Kita sentiasa fikir, kenapa kita buat macam tu? Saya kalau karang kitab, saya kata, kenapa saya karang kitab? Oh, supaya saya dapat royalty banyak. Atau saya nak kongsi teguran pada diri saya kepada orang lain. Sebab saya bila karang kitab, saya menegur saya. Maka saya nak kongsi benda itu dan menegur orang lain. Mudah-mudahan sebagaimana dia beri manfaat pada saya harap dia beri manfaat pada orang lain. Baik, kenapa saya kuliah? Saya kena tahu kenapa saya kuliah. Oh, sebab subuh kena kuliah. Kalau tak subuh tak boleh kuliah. Misalnya, saya perlu lihat balik niat saya masuk dalam ni sebab apa? Bukan saya nak mereka memulakan hari mereka dengan mengingati Allah. Saya nak beri bekalan rohani sebelum mereka berbekal dengan bekalan jasmani. Sebelum mereka memulakan hidup pagi ini, mereka dapat satu pesanan, satu nasihat. Walau mungkin tak banyak, mudah-mudahan ia beri manfaat pada mereka sebagaimana dia beri manfaat pada saya. Saya nak manusia sentiasa ada fokus dia kenapa dia hidup. Sebab itu saya buat kuliah subuh. Biar dia tahu fokusnya apa. Saya nak betulkan kesalahan yang mungkin berlaku dalam sepanjang perjalanan hidup saya dan sahabat-sahabat saya. Ini adalah cara saya memberi nasihat pada diri saya dan pada saudara-saudara saya. Kenapa saya keluar subuh? Kerana saya sayangkan sahabat-sahabat saya. Supaya mereka dapat tahu apa yang saya tahu. Supaya mereka dapat berkongsi apa yang saya ada. Tuan-tuan, setiap kali kita nak masuk satu perbuatan, tuan-tuan kena tengok balik niatnya kenapa. Kenapa awak masak kat rumah ni? Saya masak, Ustaz, supaya memudahkan suami saya. Suami saya dah penat cari duit. Saya nak ringankan dia.
untuk dia makan makanan yang baik, yang sihat, yang bertenaga, supaya dapat kerja dengan kuat, supaya mindanya lebih bagus, supaya kurang tekanan dia. Sebab ini cara saya menghiburkan diri dia. Sebab dia suka saya masak, saya nak hiburkan dirinya. Bukankah menggembirakan orang itu amalan yang paling baik yang disebut oleh Nabi SAW? Maka saya nak masak sebab itu menggembirakan dia. Kalau saya tak masak, dia sedih. Maka saya nak gembirakan suami saya. Siap sarapan pagi-pagi. 4 pagi saya bangun, lepas qiyam mulai 2-3 rakaat, saya pun masak. Suami saya nak pergi kerja 6.30 pagi misalnya. Siap. Saya masak apa yang dia suka, bukan saya masak apa yang saya suka. Suami saya Ustaz, pagi-pagi dia suka makan kepala ikan. Kepala ikan kita masak. Dia suka asam pedas supaya dia tu breakfast macam makan tengah hari. Tuan-tuan kita buat, kita pun tengok balik niat kita. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan belajar? Kenapa tuan-tuan dengar ceramah? Satu malam sampai 3 ceramah dengar. 3 kita like, 3 kita share. Kenapa? Tengok balik niat kita. Sebab saya tengok Ustaz, semua ini mengisi kekosongan hidup saya, mengisi kekosongan agama saya. Saya ambil dapat manfaat yang banyak. Tentu itu yang jadikan kita kuat setiap hari. Sebab tu kita diajar, setiap kali kita nak sembahyang, kita kena niat. Usalli, niat. Ni fardun maghribi, ni fardun isya. Kenapa niat saya? Sebab kita nak tahu kenapa kita masuk ni. Kalau dah berdiri dah tu, dah nak solat, tak, kita kena ingatkan lagi diri kita. Saya nak solat fardu zuhur 4 rakaat, tak tahu ke 4 rakaat. Saya ingatkan lagi diri saya 4 rakaat. Jangan terlajak jadi 5. Ramai mana orang yang sembahyang zuhur 3 atau 5. Kerana dia tak teringat balik niat dia. Itu mungkin yang mengganggu. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan solat zuhur 3? Pernah lah Ustaz. Waktu saya lara sikit jadi 3 solat zuhur saya. Atau jadi 5. Akhirnya tak tahu nak berhenti. Ni berapa? Sembahyang dia tak boleh nak berhenti. Ada orang kena penyakit macam tu. Maka saya, bila saya berdiri, saya fokus niat saya. Alhamdulillah saya dapat sembahyang zuhur betul-betul 4. Maghrib betul-betul 3. Subuh benar-benar 2. Wa imam saya imam, wa imam saya makmum. Tentu itu niat kita. Saya fikir apa yang kita niatkan sebenarnya. Seterusnya tuan-tuan, untuk kita dapat keikhlasan, bacalah kisah orang ikhlas. Itu je. Qiraah Hayatil Mukhlisin. Baca kisah-kisah orang ikhlas. Tuan-tuan akan dapati dia mudah untuk kita ikhlas. Bacalah keikhlasan Rasulullah. Bacalah keikhlasan para sahabat. Keikhlasan para ulama. Keikhlasan orang salihin. Keikhlasan mak kita sendiri. Mak kita yang ikhlas didik kita. 1 sen pun tak harap gaji bulan kita. Hatta kita sampai ke tu ambil duit dia lagi. Mak, duit RM50 isi minyak. Tak habis lagi minta duit. Keikhlasan yang membantu kita sehingga sanggup berhutang untuk kita. Kita belum lagi berhutang untuk beri, untuk tolong mak. Mak minta besar bilik air je. Tak ada duit mak, berhutang lah. Bilik air tu bilik air tidur dia. Mak dia juga kena berhutang. Lihat keikhlasan dia. Tuan-tuan jadi ibu, tuan-tuan jadi ayah, tuan-tuan tahu bagaimana keikhlasan kita jaga anak-anak. Demikianlah kita tahu keikhlasan mak ayah kita jaga kita. Bila tuan-tuan jaga anak, tuan-tuan harapkan balasan apa? Tak. Kerana sayang kita pada anak tadi, kita benar-benar ikhlas dengan dia. Kita jaga dia, kita perhati apa yang dia nak. Itulah dia mak ayah kita dulu. Supaya kita tahu nilai keikhlasan. Maka itu benda yang kita patut baca. Baca kembali, recall kembali. Supaya kita juga ikhlas. Dan akhir sekali, dan ini selalu menjadi, kita kata, kekuatan kita selama-lamanya. Doa. Tuan-tuan, doalah selalu jadi orang ikhlas. Ustaz, saya ni ria. Kenapa tak doa untuk ikhlas? Ya Allah, ikhlaskan aku. Tuan-tuan, jadikan doa untuk minta keikhlasan setiap masa. Maghrib, subuh, isyak, bangun qiyam. Setiap kali kita nak start menuntut ilmu, ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Ya Allah, berkatilah apa yang aku pelajari. Ubahlah apa yang patut diubah. Tambahlah apa yang patut ditambah. Muliakan aku di sisimu. Jadikan aku orang yang ikhlas. Jauhilah aku daripada sombong, ujub, riak dan sum'ah. Tuan-tuan, bukankah kita telah diajar supaya berdoa? Maka tiada yang mustahil dengan doa. Kesukaran sebesar mana pun, maka doa itu yang akan memudahkannya, meringankannya, menampakkan kepada kita cahaya penyelesaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.